Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Para jemaah muslimin muslimat, para penonton, pendengar di mana sahaja berada, alhamdulillah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus melimpahkan rahmatnya kepada kita dan mengizinkan kita untuk terus masih dapat bersama meneruskan program tadabbur Al-Quran untuk kita terus berusaha memahami ayat-ayatnya dan untuk kita lebih sentiasa dekat dengan Al-Quran. Hari ini hari Selasa 29 Muharram. Sekejap je. Rasa baru je masuk 1 Muharram. Hari ini dah akhir bulan Muharram. 1443 Hijriah bersamaan 7 September 2021 Masehi. Jadi hari ini kita nak sambung untuk ayat berikutnya. Semalam kita dah masuk awal surah Al-Jin. Kita dah baca kemarin kisah Nabi dan para sahabat pernah salat di Mekah di suatu tempat yang disebut dekat dengan Tihamah, dekat dengan Suq Ukaz, salat subuh menyebabkan jin tidak boleh untuk naik ke langit, terhalang. Lalu mereka pun jumpalah inilah tempatnya dan perkara itu disentuh dalam ayat 29 surah Al-Ahqaf semalam, dan kita telah bincang tentang riwayat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, riwayat daripada Ibn Abbas, kemudian ada riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Dalam ayat yang kita telah baca semalam, jin, golongan jin yang mendengar bacaan Quran mengakui bahawa Quran itu adalah Quranan ajaba, Quran yang sangat menakjubkan. Dalam surah Al-Ahqaf mereka minta supaya semua jin yang lain ansitu, diam. Qalu ansitu, diam. Kemudian mereka juga menyatakan bahawa walan nusyrika bi rabbina ahada, kami sekali-kali tidak akan mengsyirikkan Tuhan kami dengan sesiapa pun. Itu pentingnya akidah tauhid. Dan mereka mengakui kebesaran Allah Ta'ala yang mustahil Allah Ta'ala itu memiliki isteri dan anak. Maknanya kita boleh faham dalam 3 ayat terawal surah Al-Jin bahawasanya jin yang beriman juga menekankan akidah tauhid yang bersih daripada syirik, kerana itulah yang dibawa oleh para rasul dan nabi-nabi yang terdahulu. Jadi sebelum kita sambung, banyak lagi sifat-sifat jin yang perlu kita ketahui karakternya dan alamnya. Kita nak bacalah sikit untuk ayat yang seterusnya hari ini, iaitu kita sambung ayat yang keempat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم
rahaqa. Baik, kita kembali kepada ayat yang keempat. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan dengan ajaran Al-Quran, nyatalah bahawa sesungguhnya ketua kami yang kurang akal, itu terjemahannya. Safih ni mana yang bodoh sebenarnya. Safih, jamak dia sufaha, orang-orang yang bodoh. Maksudnya jin yang beriman juga mengakui bahawasanya dalam kalangan ketua mereka, orang-orang yang safih, yang bodoh, yang kurang akal, telah mengatakan terhadap Allah perkataan yang syatata, yang melampau. Maksudnya yang jauh daripada kebenaran. Nanti kita akan tengok ta'rif syatata yang ada persamaan kalimah ni satu lagi dalam surah Al-Kahfi, dalam kisah Ashabul Kahfi. Wa anna dhananna allan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Ayat yang kelima. Dan bahawa sesungguhnya nyatalah kesalahan kita, yang mana kita menyangka jin, manusia dan jin tidak sekali-kali berani mengatakan sesuatu yang dusta terhadap Allah. Pada awalnya mereka menyangka begitu, rupa-rupanya ada juga manusia dan jin yang tergamak berbuat dusta terhadap Allah. Siapa yang kata begini? Ini jin-jin yang beriman, yang telah mendengar Quran yang Nabi bacakan dalam salat subuh. Kemudian mereka beritahu lagi, wa annahu kana rijalun minal ins, dan bahawa sesungguhnya amatlah salah perbuatan, iaitu ada beberapa orang dari kalangan manusia menjaga ataupun melindungi diri mereka. Mereka nak melindungi diri dengan cara minta pertolongan kepada ketua golongan jin. Ini dah berlaku zaman Arab Jahiliyah dahulu. Di dalam masyarakat Melayu kita pun berlaku juga. Maka dengan sebab permintaan itu, mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Sebab manusia minta tolong dengan jin. Jadi yang pertama yang nak diberitahu di sini adalah tindakan jahat golongan jin yang kafir, yang disifatkan oleh jin yang beriman. Ketua-ketua mereka ni sebagai golongan yang safih, yang bodoh. Mereka beritahu golongan jin yang bodoh ni telah mengatakan kepada Allah sesuatu yang bersifat syatata, yang jauh daripada kebenaran. Syatata kalau kita lihat dari segi ta'rifannya dalam mu'jam, iaitu qaulan mufritan, ifrat, perkataan yang keterlaluan, melampau, ataupun disebut juga qaulan ba'idan 'anis sawabi. Syatata maknanya perkataan yang jauh daripada kebenaran, ataupun yang ketiga syatatan dengan makna jauran, yang zalim. Perkataan lain surah ayat dalam surah lain yang sama dengan ayat ini tentang kalimah syatata ni, kita boleh rujuk dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi iaitu pada muka surat 294 ayat yang ke-14. Muka surat 294 ayat 14. Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dan kami telah kuatkan hati mereka, ini golongan Ashabul Kahfi, ketika mereka berdiri menghadap raja yang telah tangkap mereka, lalu mereka berkata, Tuhan kami sebenarnya adalah Tuhan yang memiliki langit dan bumi, dan kami sekali-kali tidak akan menyembah selain daripadanya. Kalaulah kami berbuat begitu, sudah tentu kami telah mengatakan sesuatu yang syatata, jauh daripada kebenaran. Syatata maknanya ba'idan anis shawab. Dan perkara ini berlaku juga bukan ini kalangan manusia. Surah Al-Kahfi ini cerita syatata kalangan manusia. Manakala ayat yang keempat dalam surah Al-Jin merujuk kepada syatata, jauh dari kebenaran yang dilakukan oleh golongan jin yang sesat.
Baik, kenapa disebut di sini safih? Ni sini kita nak tadabbur sini. Mereka mengatakan yaqulu safihuna adalah berkata, dia dalam bahasa Arab apabila fi'il mudhari' didahului dengan kana, fi'il mudhari', yaqulu tu fi'il mudhari', maknanya present tense, sebelumnya ada kana. Kana ni dipanggil fi'il madhi naqis. Fi'il madhi naqis. Menunjuk kepada adalah. Bukan dia sedang berkata adalah sebelum ni ada ketua-ketua kami yang safi, yang bodoh ni dah berkata. Mereka sudah berkata. Jadi dia keadaannya begitu. Lepas kana dia bawa fi'il mudhari' tapi menyatakan perkara yang telah berlaku dan terus berlaku. Baik, perkataan safih di sini merujuk kepada orang yang golongan yang naqis al-aql, yang kurang akal. Yang kurang akal. Orang-orang munafik pernah menuduh orang beriman yang beriman sebagai golongan yang bodoh. Safih jamaknya sufaha. Itu tuduhan jahat orang-orang munafik lah. Apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Dalam ayat di awal surah Al-Baqarah, ayat yang ke-13. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana berimannya manusia, lalu mereka berkata, adakah patut kami beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang sufaha. Sufaha ni adalah jamak kepada safih, maknanya ahmaq, orang yang bodoh. Baik, sebenarnya mereka lah yang bodoh. Ini tuduhan orang munafik. Kemudian satu lagi kita lihat di awal juzuk yang kedua. Apabila orang-orang Yahudi mempertikaikan soal pertukaran kiblat, muka surat 22, lalu Allah Ta'ala menggelar mereka ini, orang Yahudi ini, sebagai sufaha. Sufaha jamak daripada safih, orang yang bodoh. Sayaqulus sufaha, orang-orang yang bodoh, ini orang yang kurang akal pertimbangannya, akan berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka telah menghadap selama ni? Itu selama ni mereka menghadap kiblat ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan perintah supaya kiblat ditukarkan ke Masjidil Haram di Mekah. Lalu orang-orang Yahudi yang tak setuju kata, kenapa pula dibuat begitu? Jadi persoalan yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi itu, Allah Ta'ala sebut mereka ni as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Sebab mereka tak faham urusan agama ni milik Allah, dan Allah Ta'ala boleh syariatkan apa yang dia kehendaki. Baik, kita kembali kepada surah Jin untuk kita bincang tentang sifat-sifat jin yang seterusnya. Ini yang mendebarkan kita. Sebab kita nak membicarakan tentang satu makhluk yang kita tak nampak. Gaib. Jin ni makhluk yang kita tak nampak. Kita berbicara tentang dia, dia nampak kita, kita tak nampak dia. Tak tahulah dia mahu ke tidak pada saya nanti. Ni kata ustaz ni baca ayat tentang surah Jin, bongkar rahsia dia. Baik. Pertamanya kita nak lihat tentang sifat-sifat. Semalam saya dah cerita dah beberapa sifat-sifat jin. Hari ini kita nak sambung lagi. Bagi sesiapa yang ada buat catatan, boleh lihat senarainya. Yang berikutnya, jin ni satu makhluk yang ada akal. Dia ada akal, dia ada telinga boleh mendengar, dia ada mata boleh melihat. Ada akal maknanya dia boleh berfikir. Dia ada telinga boleh mendengar, dia ada mata boleh melihat. Dia juga makan dan minum, kita dah bincang semalam. Dia juga bernikah kahwin. Dia juga berketurunan. Cuma dia gaib. Tidak kita lihat. Dia ada di alam dia. Pun semalam kita dah bincang, ada jin yang boleh terbang di udara. Ada diriwayatkan, ada hadis At-Tabarani. Ada jin yang boleh berada di satu tempat, dalam hutan, dalam rumah yang kosong, ataupun yang boleh bergerak. Dan ada jin yang biasa dia boleh menjelma dalam bentuk al-hayat, dalam bentuk ular, atau dalam bentuk anjing, boleh juga dalam bentuk aqarib, kala jengking, dan juga khasyashil ardi, serangga-serangga bumi yang biasa berbisa lah. Binatang-binatang yang berbisa. Baik, kita nak lihat dalam ayat dalam surah Al-A'raf, muka surat 174. Muka surat 174 ayat 179. Muka surat 174 ya. Ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins.
Dan sesungguhnya kami jadikan ataupun kami isikan neraka jahanam dengan kebanyakan daripada jin dan manusia. Dalam mana-mana ayat Quran bila Allah Ta'ala sebut jin manusia, dia dahulukan jin. Dia tak sebut manusia dulu, sebut jin dulu. Ni baru satu contoh. Nanti kita lihat contoh yang lain. Dalam kebanyakan ayat semua begitu. Allah Ta'ala sebut jin dahulu, bukan manusia dahulu. Kami penuhkan, kami isi neraka jahanam dengan kebanyakan daripada jin dan manusia. Kenapa? Kerana lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, kulub, jantung hati. Yang ini maknanya ada aklun, ada akal yang mereka boleh memahami ayat-ayat Allah, tetapi mereka tidak mahu memahaminya. Mereka ada kulubun tapi la yafqahuna biha. Mana tak digunakan akal tadi untuk mereka memahami tanda kekuasaan Allah. Itu sebab yang pertama menyebabkan mereka masuk ke neraka. Sebab yang kedua, dia ada 3 sebab di sini. Mereka ada a'yun, ada mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat bukti keesaan dan kekuasaan Allah. Boleh melihat tapi tidak digunakan untuk melihat apa-apa yang menjadikan mereka boleh berfikir tentang kekuasaan Allah. Dan mereka juga memiliki adhanun, telinga. Telinga maknanya boleh mendengar, tetapi tidak digunakan untuk mendengar ajaran dan nasihat. Ini siapa dia ni? Jin dan manusia. Dua-dua sekali. Kalau kita termasuk dalam kategori na'udzubillah, minta jauh. Jadi orang ada akal, boleh memikir tapi tak semikir. Ada mata tapi tak mahu fikir tentang tanda kekuasaan Allah yang jelas boleh dilihat. Bahkan lebih malang lagi, ada telinga, duk dengar benda lain. Ayat Quran tak nak dengar. Nasihat daripada agama tak nak dengar. Apa yang Nabi sampaikan pun tak saya dengar juga. Mereka ini sangat hina kerana Allah Ta'ala membandingkan mereka ini kal an'am, seperti binatang ternakan, bahkan hum adallu. Mereka itu lebih sesak lagi. Binatang ternakan, kenapa disebut al-an'am? Sebab dekat dengan kita. Kalau binatang dalam hutan itu bukan al-an'am. Setiap hari kita lihat binatang ternakan, ayam, bukan ayam, kambing, lembu. Bahimatul an'am merujuk kepada binatang berkaki 4. Kambing, lembu, negara Arab biasa unta. Yang kita gunakan untuk buat korban, untuk akikah. Kalau ayam untuk buat akikah sebab dia bukan bahimatul an'am. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu manusia dan jin yang ada akal, ada telinga, ada mata tapi tak digunakan sebaik mungkin, mereka ni lebih hina daripada binatang, bahkan dikira lebih sesat. Sebab binatang tak ada akal. Dia hanya ada telinga boleh mendengar, mata boleh melihat. Bila tak boleh berfikir macam mana? Sebab inilah 3 anggota yang menyebabkan manusia dan jin mendapat taklif. Manusia dan jin dikenakan taklif disebabkan ada 3 perkara. Akal yang mereka boleh berfikir. So kalau mereka gila, orang gila tak boleh memikir, tak dikenakan taklif, maka tak ada perhitungan dosa pahala dan tak ada balasan soal syurga neraka sebab mereka tak ada taklif. Seandainya Allah Ta'ala mencabut ketiga-tiga nikmat ini, hilang akal, mata menjadi buta, telinga menjadi pekak, maka Allah Ta'ala bertanya, man ilahun ghairullahi ya'tikum bih, siapakah Tuhan yang berkuasa untuk mengembalikannya. Itu satu. Yang kedua, kita nak pergi kepada poin yang kedua hari ni lah. Semalam kita dah sebut beberapa sifat jin dan karakter yang ada pada mereka. Jin ni umur dia panjang. Tu kita kena tahu. Jin umur dia panjang. Cuma panjang setara mana tu kita tak tahu. Tapi umur dia panjang. Sampai satu masa dia akan mati jugalah. Jin, syaitan juga akan mati. Sebab dia termasuk dari kalangan makhluk yang akan mati. Dalam hadis Sahih Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada doa yang Nabi ajar. Doa kita minta berlindung dengan Allah. A'udzu, doa tu berbunyi a'udzu. Para jemaah boleh tengok kalau tengok pada skrin, kalau mungkin pada paparan telefon mungkin kecil lah, tapi kalau guna laptop atau komputer boleh nampak dengan jelas. Baik, a'udzu bi'izzatika allazi la ilaha illa anta, allazi la ilaha illa anta.
Allazi la ilaha illa anta. Itu pun rasa dah cukup dah. Kalau tekan search tu rasa dah ada jawapannya. Dah jumpa dah. A'udzu bi'izzatika. Antaranya Nabi pernah berdoa minta, ya Allah, aku berlindung dengan keagunganmu, dengan kebesaranmu, yang mana tidak ada Tuhan melainkan engkau, engkau yang tidak mati. Allah Ta'ala dia hidup, Al-Hayyul Qayyum. Adapun wal jin wal insu yamutun, jin dan manusia mati. Dalam doa ni Nabi sebut kita manusia termasuk jin mati. Adalah Nabi menyebut begini dalam doanya. Minta berlindung dengan Allah, dengan keagungan Allah. Minta berlindung daripada apa? Supaya janganlah engkau ya Allah sesatkan aku. Itu penting. Kita berdoa siang malam, minta supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada kesesatan. Sebab tu kita kalau ada perbezaan pendapat, jangan kita mudah nak tuduh orang lain sesat. Kemungkinan dia tersilap sedangkan dia tidak tahu, dia keliru. Dia sesat yang sebenarnya bila orang tu tahu kebenaran tapi dia menolaknya. Kita menaruh sangkaan baik, kita kata mungkin saudara-saudara kita yang seagama dengan kita dalam beberapa perkara mereka tersilap, mereka terkhilaf, bukan mereka sesat. Tapi kalau mudah kita tuduh orang sesat dengan sebab tidak sependapat, ini melampau lah. Sebab Nabi sendiri ajar kepada kita doa yang sangat baik. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Ya Allah, kepada engkau lah aku menyerahkan diri, dengan engkau aku beriman. Kepada engkau juga lah aku bertawakal, kepada engkau aku kembali. Dengan sebab engkau lah khasamtu. Khasam ni aku balah. Maksud balah, aku sanggup berbalah dengan manusia dalam menegakkan kebenaran bila berdepan dengan orang yang tolak kebenaran. Itu al-khasam. Kemudian Nabi beritahu dalam doa tu, Allahumma inni a'udzu bi'izzatika, ya Allah aku berlindung dengan keagunganmu yang mana tiada Tuhan melainkan engkau, berlindung supaya janganlah antudillani, engkau sesatkan aku. Berlindung daripada kesesatan. Ya Allah, aku berlindung dengan keagunganmu supaya minta dijauhkan aku daripada kesesatan. Engkaulah yang bersifat Al-Hayyul Qayyum, Allazi la yamut, yang tidak mati. Adapun jin dan manusia, disebut di akhir jin dan manusia, mereka semua akan mati. Ini sangat baik. Kalau kita ada koleksi doa ni, kita boleh ambil kesempatan masa pagi ke petang ke malam untuk kita baca. Setiap orang di antara kita sepatutnya kena adalah koleksi sendiri doa-doa yang maksur ni untuk kita amalkan. Sebab setiap doa yang kita baca tu dia ada kelebihannya tersendiri. Baik. Adapun umur jin tak diketahui secara tepat. Cuma yang kita tahu, iblis seawal diperintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, maka iblis dah berjanji dengan Allah. Antaranya diceritakan dalam surah Al-Hijr, antaranya dalam surah Al-A'raf. Kita rujuk surah Al-A'raf. Apabila iblis dengan berani, muka surat 152, muka surat 152. Apabila iblis dengan berani membangkang perintah Allah untuk sujud kepada Adam dengan alasan dia kata, aku lebih baik ya Allah sebab engkau ciptakan daripada api, Adam daripada tanah. Tak kala api nak sujud hormat kepada tanah. Akhirnya Allah Ta'ala murka dan Allah Ta'ala perintahkan iblis dihalau keluar daripada syurga, tidak layak untuk kamu bersikap tatakabbara fiha, untuk kamu bersifat takabur. Fakhruj, maka diusir. Fakhruj, tubikmu, tubik, keluar kamu. Keluar daripada syurga, engkau termasuk golongan yang sagirin, yang hina. Lalu iblis minta apa dia? Qala anzirni. Iblis ni asal jin. Semalam ada soalan apa itu jin, iblis, syaitan. Iblis ni dia antara yang terawal. Al-jan tu berapa jin. Iblis ni dia antara yang terawal. Dia punya bawah-bawah dia tu, syaitan-syaitan tu pembantu dia. Dan digunakan juga lakab gelaran untuk iblis. Ini dengan syaitan. Nanti kita akan lihat dalam surah Taha pun sama. Ketika iblis ni menyesatkan pula, menggoda ataupun menghasut Adam ketika dalam syurga, Allah Ta'ala guna lafaz iblis. Itu kata sifat. Baik. Katanya anzirni, ya Allah berilah tempoh kepada aku. Maksud tempoh ni tempoh untuk aku hidup lama sehingga hari manusia dibangkitkan. Jadi berdasarkan ayat ni,
maknanya panjanglah umur dia. Sebab dia dah minta kebenaran dengan Allah dan Allah Ta'ala beri kebenaran. Masya Allah, ni kita pun tak boleh nak fikir urusan Allah. Walaupun Iblis sudah menderhakai perintah Allah untuk sujud kepada Adam, tetapi bila Iblis minta, ya Allah, anzirni, beri tangguh kepada aku, maknanya panjangkan umur aku, sampailah hari kiamat manusia dibangkitkan, maka Allah Ta'ala memberi jawapan, innaka minal munzarin, sesungguhnya engkau termasuk golongan yang diberi tempoh. Maksud tempoh yang lama untuk hidup satu masa yang tertentu. Ini satu rahsia Allah yang kita tak boleh nak fikir. Kita kata dah Iblis jahat secara tu sombong, kenapa Allah Ta'ala penuhi permintaan dia? Kita kata senang kan, mati kan terus Iblis tu. Itu kita tak tahu hikmahnya. Lalu dengan sombong dia kata, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Maka oleh kerana engkau wahai Tuhan telah menyebabkan aku sesat. Dia tuduh Allah Ta'ala menyesatkan dia. Sedangkan dia sendiri yang memilih kesesatan dengan engkar perintah Allah sujud kepada Adam. Allah Ta'ala suruh dia sujud pada Adam. Dia lawan, dia bangkang, dia bantah. Lalu dia menjadi golongan sesat. Lepas tu dia tuduh Allah Ta'ala pula menyesatkan dia. Dia kata, qala fabima aghwayta. Dhamita tu kembali kepada Allah. Dia tuduh, ya Allah, engkau telah menyebabkan aku sesat. Maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat untuk menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Maksudnya dia akan cari peluang supaya manusia terus sesat. Ini dia punya ikrar dia seawal dia diusir daripada syurga. Apalagi dia beritahu, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku pasti akan mendatangi mereka depan, belakang, kanan, kiri. Habislah. Habis semua. Depan, belakang, kanan, kiri kita dikepung oleh golongan ini. Mana mereka akan cuba untuk menyesatkan kita sehabis daya mereka. Dan Iblis beritahu, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka ni bersyukur. Sebab apa? Sebab dah dipesongkan oleh Iblis. Baik. Jadi umur Iblis ni panjang berdasarkan ayat ni, cerita ni. Nanti boleh baca sendirilah. Dia punya kisah selanjutnya. Banyak dalil menunjukkan jin juga akan mati, betul mati, cuma umur dia panjang. Panjang. Ada juga yang mati lebih awal. Seperti kisah yang menyebut bahawa Khalid Al-Walid ni seorang sahabat Nabi pernah berjaya membunuh syaitan perempuan. Syaitan betina lah. Syaitan betina yang menjadi penunggu pokok Uzza, pokok yang disembah oleh orang-orang Arab jahiliah. Ada dalil yang lain menyebut seorang sahabat pernah membunuh jin lelaki yang menjelma menjadi seekor ular yang disebut dengan af'a ular. Kalau kita tarik perkataan al-af'a akan keluar gambar beberapa gambar ular lah. Al-af'a. Itu satu istilah. Mula-mula saya pun tak perasan juga apa dia, ada satu istilah khusus. Al-af'a dia merujuk kepada seekor ular yang merupakan jelmaan jin. Kita puasa siang lah, tengok ular puasa geli-geli mana. Dah lah, tak berani nak tengok ular apa. Okey, kita kembali kepada perbincangan yang berikutnya. Tempat-tempat yang didiami oleh jin. Ni kita nak tahu ni. Semalam saya dah janji kita nak baca hadis tentang syaitan cukup banyak berkeliaran di waktu maghrib. Ada benda yang Nabi suruh kita lakukan pada waktu tu. Tak sampai lagi. Kita lihat di mana tempat-tempat yang biasa menjadi kesukaan jin. Kalau orang Kelantan kata mu mari mana, mari ujung ni, tempat jin tendang, dia kata. Oh sedap dia, jin tendang. Apa itu maksud jin bertendang? Tak tahulah, tempat jin gomo ke, dia bertumbuk ke. Baik, di manakah tempat-tempat yang biasa banyak jin ini? Antaranya adalah tempat yang disebut Al-Kharab, tempat ada bangunan runtuh. Kena beringat. Kalau kita pergi tempat rumah-rumah lama, rumah-rumah terbiar, rumah-rumah yang usang, rumah usang, rumah kayu, rumah batu, beringat tempat tu ada benda lain tu. Ataupun di Al-Falawat. Al-Falat tu tempat tanah lapang, kawasan biasa pada pasir. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar sebut dengan kalimah Al-Falawat, itu dia jamak daripada Al-Falatu. Al-Falatu mana tempat yang khal, yang kosong, minal ma' wa apa dia, wan nas,
wal ushba, tempat yang kosong, tak ada air, tak ada manusia, tak ada rupuk, tak ada, tempat tu ada jin. Ni kena beringat kalau kita pergi tempat-tempat yang lapang, tempat kosong ataupun masuk dalam hutan juga, tempat-tempat yang bernajis seperti bilik mandi, tempat al-mazabi, tempat pembuangan sampah, termasuk al-makbarah, tanah perkuburan. Tanah perkuburan. Ini di antara dipanggil ma'wa syaitan, tempat-tempat kediaman syaitan. Jadi kita nak masuk tempat-tempat macam ni, kita kena banyakkan baca doa supaya tidak diganggu, dikacau oleh syaitan. Tapi tak semestinya tempat ni, kalau tempat-tempat tu dah jadi tempat kediaman dia, tempat tu lama dia duduk situ, kena beringat mungkin ada. Kalau kita cari dalam YouTube, 7 tempat misteri di Malaysia, 7 tempat berhantu, 10 tempat paling berpuaka di Malaysia, kita jumpa tempat-tempat yang menyeramkan. Saya pun rasa takut nak tengok. Ada salah satu tempat yang ditunjukkan sekolah memandu, ada satu sekolah memandu di Selangor. Ada seorang pekerja lelaki di situ, dia balik lewat malam, tiba-tiba skrin komputer terbuka sendiri. Lepas tu terpadam sendiri. Bila dia turun tangga, tiba-tiba hilang. Tak ada. Pahala ni tak boleh dikesan. Hidup ke mati. Kita tengok puasa seria. Dan dalam rakaman CCTV tu nampak antara 12 tempat paling misteri yang paling menakutkan. Ni kalau nak tengok video ni boleh, tapi ada dalam YouTube cukup banyak. Tapi kalau boleh tengok sore lah. Jangan tengok waktu malam. Takut jiwa yang tidak kuat, takut timbul jadi trauma ataupun timbul rasa ketakutan. Tu di antara tempat-tempat yang diketahui ada yang tempat biasa orang Melayu sebut tempat yang keras. Highland Towers yang pernah tumbang tahun 1993 dulu, dan beberapa lokasi-lokasi antara penjara Pudu. Banyaklah. Biasa kalau di sekolah-sekolah, mana-mana tempat, kalau sekolah ada asrama, bunyi sama ngosek. Malam-malam bunyi orang basuh kain bilik air, pergi tengok tak ada orang. Bunyi air paip mengalir, pergi tengok dekat, bunyi saja. Adalah benda tu. Di rumah saya pun kadang-kadang ada juga, kita buat tak reti sudahlah. Anak-anak dengar bunyi atas, bunyi macam guli bergerak, bunyi kursi bergesok, kita pun tak ada orang. Tapi kita buat biasalah, jangan buat takutlah. Benda tu memang ada. Dan banyak lagi tempat-tempat lain, nanti boleh cari sendirilah dalam YouTube dan sebagainya. Banyak tempat-tempat lokasi yang memang benda ni ada. Dan syaitan juga suka bermalam di rumah yang dihuni oleh manusia. Ini kena ingat. Makhluk ini, jin ini boleh diusir dari rumah kita, kata Dr. Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, pertama dengan membaca basmalah. So kita nak masuk ke rumah, kita jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pentingnya ada sebutan nama Allah, zikir tu, bismillah paling kurang. Ataupun berzikir subhanallah, alhamdulillah sebagainya. Kita membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah dan ayat kursi. Itu secara khususnya. Sebab ada hadis yang menyebut syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca dalamnya surah Al-Baqarah dan juga ayat kursi. Ada soalan, ada para jemaah tanya kalau berselawat pada Nabi atau tak dalil yang selawat itu menyebabkan syaitan lari. So saya tak tahu. Sebab kita tak jumpa dalil, tak diketahui. Cuma yang disebut hanyalah baca surah Baqarah, baca bismillah, baca ayat kursi. Nabi juga beritahu bahawa syaitan ni suka berkeliaran saat gelap tiba. Ni dia. Jumpa dah. Saat waktu gelap mula tiba. Maka dengan sebab itu Nabi memerintahkan agar menahan anak-anak jangan berkeliaran di waktu itu. Ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Apa hadisnya? Ni kita nak cari ni. Untuk hari ni ya. Ustaz Ahmad Rusdan boleh tahib hadis ni untuk sama-sama dilihat oleh para jemaah kita. Matan hadis berbunyi, Idza kana junhul laili. Idza kana junhul laili, junhu jim nun ha. Junhu al-lail. Rasanya dah ada dah. Kalau tahib waktu tu rasa dah tekan search, rasa dah ada dah. Jumpa dah.
Ya ada dah. Cuba tengok bawah lagi matan yang lain. Idza kana junhul lail au amsaitum, dia ada lafaz amsaitum sambungan dia. Tu amsaitum. Idza kana junhul lail, apabila dah menjelang ambang malam. Junhu ni dah start malam dah. Dah mula maghrib dah. Orang Kelantan kata ngorik dah. Babalah main luar ni ngorik dah ni. Orang bear dah. Kelik-kelik lah. Apabila sudah menjelangnya junhul lail, ambang malam, dah start malam, ataupun kamu dah berada waktu petang, amsaitum. Ini tindakan yang kita kena buat, Nabi kata ni. Bukan saya yang sebut ni, Rasulullah yang sebut ni. Nabi kata apa dia? Pertama, fakuffu sibyanakum. Tahanlah anak-anak kamu agar tidak keluar rumah. Tahanlah anak-anak kamu supaya tidak berada di luar rumah. Pastikan mereka berada di dalam rumah. Kenapa? Fa inna syayatin tantashiru hina idzin. Kerana syaitan masa tu bergelewak. Orang Kelantan kata bergelewak. Tantashiru berkeliaran. Kalau kita boleh nampak, mungkin kita akan lari, budak-budak ni akan lari lah. Dah jadi dah. Tak payah suruh. Tapi tak ada arwah sebab tak nampak. Kita duduk main tanah, dia pun bergelewak sekali. Syaitan tantashiru. Maka pertama perlu ditahan anak-anak. Maksud ditahan, suruh masuk ke rumah. Sebab tu pernah kan orang tua pesan, kalau ada anak-anak kecil, jangan duduk di luar rumah. Kadang-kadang setengah tu ada anak-anak kecil, umur baru 3-4 bulan, duduk bawah pokok, bawah buayan. Duduk ngulik anak lagi, kata bobo lah tengok ni, murid dekat ada 10 minit lagi. Itu yang jadi masalah. Mungkin malam tu anak tu jadi ada gangguan sebagainya. Sebab waktu-waktu begini syaitan banyak, tu kita kena ingat. Agama dah ajar panduan untuk kita, tapi disebabkan kita tak tahu, kita jahil, tak tahu hadis ni, kita buat cara kita je. Nabi kata fakufu sibyanakum, tahan anak kamu. Sibyan sabiyun, anak-anak kecil. Tetapi fa idza dhahaba sa'atun minal lail, apabila dah berlalu seketika, ada terjemahan disebut sa'ah merujuk kepada 1 jam. Wallahu alam lah, seketika 1 jam daripada malam. Nanti kita akan tengok syarah hadis ni. Fahulluhum, hulluhum, lepaskan, bebaskan. Mana selepas berlalu seketika, lebih kurang 1 jam, maka lepaskan. Bolehlah anak nak keluar. Jadi di sini penting untuk kita faham hadis ni. Tempat kita ni ada satu balik disebut budaya pasar malam. Muncullah dalam masa PKP ni, Perintah Kawalan Pergerakan, pasar malam setakat ni rasanya belum beroperasi lah. Kalau di kita di Kelantan, di negeri lain saya tak tahu. Masalah pasar malam ni, dia lepas asar tu orang tu dah buka kedai dah, buka warung dah. Maka berdua-dua pergi ke pasar malam. Masa orang bel maghrib kan, jujuk kelik belakang. Berjujuk-jujuk kelik dia. Dia tak khabar masa dia kelik tu ada benda lain ikut dia. Ada benda lain ikut. Sebab masa tu syaitan bergelewak tadi. Berkeliaran. Sana sini. Nabi kata kena tahan selepas 1 jam. Lebih kurang beberapa 1 jam atau beberapa ketika barulah boleh keluar rumah. Kemudian apa lagi Nabi pesan? Yang kedua, fa'aghliqul abwab. Tutup pintu. Itulah hamba ingat masa kecil tu lepas semah. Mula nenek pesan. Ni murid-murid jangan duduk leleh pintu. Leleh pintu tu bahasa orang Pesimah. Leleh. Jangan biarkan terdedah. Pintu tu jangan terbuka. Kena tutup pintu. Satu. Yang kedua, pertama tahan anak. Kedua tutup pintu. Wadhkurusmallah. Dan sebut nama Allah. Tutup pintu dengan baca bismillah. Tutup pintu pun baca bismillah. Jangan tutup sahaja. Tutup tu baca bismillah. Fa inna syaitan, Nabi kata sesungguhnya syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Syaitan tak boleh buka pintu yang tertutup. Tapi syarat kena baca bismillah. Tapi kalau tutup tak rapat, tiba-tiba datang angin bertiup, terbuka krik bunyi, sudah. Sudah kerja. Kita pun sudah kerja buka sendiri pintu. Tapi sebenarnya mungkin petang tu angin bertiup kuat. Kemudian apa lagi? Nabi kata wa'auku kirabakum. Tutup rapat. Kirab ni bekas air. Kirbah. Kalau kita sini kita guna, mungkin kita simpan air dalam botol, dalam jug tu. Pun kena tutup. Jangan biarkan terdedah. Kena tutup. Dan masa tutup tu wazkurusmallah. Sebutlah nama Allah. Kirab ni bekas air yang besar. Kemudian wa khamiru, tutup juga. Anih ni bekas air yang kecil macam dalam gelas. Kalau kita bubuh air dalam gelas, dalam cawan,
kita kata ini panah lagi, biasanya mungkin kita minum air kopi ke teh ke, nak tunggu sejuk gini lah. Papan ni lah kita pun tinggal. Air teh hok panah tu atas meja dah kena terdedah. Tak ada sesiapa di kawasan dapur tu. Kita pun masuk bilik apa, kita pun datang semula ke dapur minum. Itu salah. Kita nak tinggal tempat tu kena tutup. Nabi suruh tutup. Berkah air semua kena tutup. Dan sebut nama Allah. Walau an ta'aradu 'alaiha syai'an. Sekalipun dengan cara paling kurang pun kita letaklah sikit benda. Kalau tak boleh tutup rapat dengan piring ke, dengan kertas ke, tutup sikit mungkin dengan sebatang pen pun tak apa dah. Kalau ada pen lah contoh. Walaupun kita tutup dengan pen, tak tutup habis permukaan cawan gelas tu. Sekurangnya syai'an, ada sesuatu yang boleh tutup. Tapi yang pentingnya masa letak, bismillah. Baca bismillah. Seandainya kita boleh tutup dengan piring, dengan cawan, dengan cawan pula, dengan kertas, dengan apa penutup, bekas tu, bekas air tu, maka itu lebih baiklah. Kemudian akhir sekali Nabi pesan, wa atfi'u masabihakum. Padamkanlah lampu-lampu kamu. Maksud lampu di sini, di zaman dulu orang Arab dia guna pelita yang ada api sebab takut nanti malam terbalik ke terbakar. Itu maksud padam tu. Begitu juga dalam riwayat lain, dalam riwayat itu riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim juga daripada Jabir, lafaznya lain sikit. Nabi sebut ghattul ina. Lafaznya ghattul ina, tutup bekas air, begitu juga tutup jak air, bekas air yang besar, gelas, cawan, tutup pintu. Termasuklah pintu, termasuklah tingkap sebenarnya. Maknanya tak ada bahagian rumah yang kita kata boleh terbuka terus. Mungkin kita dah tutup pintu tapi tiba-tiba kita lupa tutup tingkap kita. Sebab kebanyakan rumah sekarang ni tingkap mungkin kalau yang cumi naku ke sebagainya, dia dah tingkap tu dah ada lansir. Ada tak apalah, tak tutup nyala pun lansir tutup dah. Tak ada yang orang jahat masuk kitanya. Orang curi tak masuk moga nyala kita dah ada grill. Bukan masalah orang curi ni, masalah syaitan ni, cerita ni. Syaitan makhluk yang kalau kita tak tutup pintu, tak tutup tingkap, tak tutup nyala, dia boleh masuk. Kalau bokor setara gerai tu kak, orang Kelantan kan nyetonye ke dia, aku boleh masuk, dia kata. Bokor gerai dia boleh masuk, moga dia makhluk halus. Dia kena tutup rapat. Nyala tu kena tutup rapat, baca bismillah. Kita lihat dalam syarah hadis ni, antaranya Nabi sebut dalam bab tutup pintu tadi, baca bismillah, li'anna syaitan la yaftahu baban mughlaqan. Syaitan tak dapat buka pintu yang tertutup kerana Allah Ta'ala tidak memberikan kekuatan kepada syaitan ala zalik untuk berbuat begitu. Wa in kana a'tahu al-qudrah wal quwwah ala ghairi zalik min al-umur. Sekalipun syaitan diberi kuasa dan kekuatan untuk buat yang lain, tapi bila pintu tu ditutup dengan bismillah, dia jadi tak gerak lalu. Tak gerak nak pergi, tak gerak duduk. Jadi kemah, kejap pintu tu. Begitu juga Nabi suruh bi'ika'il qirab, bekas-bekas air, jak-jak air. Zaman dulu dia tak ada pipe air ya. Zaman Nabi dia simpan air dalam apa ya? Kalau zaman dulu dalam beseng besar, dalam apa dia? Dalam payah kau sama-sama dulu. Tu yang disebut dengan kirbah tadi. Hak tu pun kena tutup juga. Sebabnya kena tutup. Kemudian kita sama dalam syarah hadis tadi, antaranya Nabi suruh tutup siraj, lampu. Iaitu tutup syudda ru'usihat. Syudda ni tutup kemah sungguh. Bahagian penutup atas tu dengan penutup. Dengan ribat, dengan penutup. Termasuk sebenarnya botol-botol. Kalau rumah kita, mungkin kita guna botol kicap, botol sos tu pastikan tutup juga. Mungkin kita kata supaya tak dimasuki oleh serangga, semut ke apa. Itu satu yang kita nampak, tapi ada benda lain lagi. Kita tak nampak makhluk gaib. Walaupun mungkin kita tutup dengan, kalau tak ada kertas pun tutup dengan ud. Ud ni macam sejenis kayu yang kalau kita gunakan untuk buat wangi-wangian ataupun asal ni tongkat. Tapi yang pentingnya, ma'a zikrillah inda fi'li hadhihi al-asya' tu Nabi. Dalam syarah hadis. Kita kena sebut nama Allah bila kita buat semua ni. Tutup pintu, tutup nyala, tutup bekas air, apa dia lagi. Semuanya perlu disertakan dengan bismillah, sebut nama Allah. Dan akhir sekali Nabi suruh padamkan lampu pun sebut nama Allah. Kerana lampu, kalau zaman dulu lampu ni dia boleh menghasilkan nar api.
Zaman kita ni lampu lain lah, bukan lampu api pun itu elektrik. Zaman dulu dia ada tikus yang menyebabkan kanatil fa'rah. Bila ada tikus tu boleh menyebabkan terbaliknya al-fatih tu bekas pelita tu. Ni kalau terbalik, main tikus terbalik, tumpah minyak sebagainya, maka fatusabbabu fi idramin nira, menyebabkan merebaknya api, rumah terbakar. Jadi itu yang Nabi pesan tentang hadis ni. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak pergi kepada kemampuan jin. Jin ni ada kelebihan, dia ada kelemahan. Nanti kita akan bincang lain kali kelemahan dia dan kejahatan-kejahatan jin yang pernah mengganggu dakwah Nabi dan Rasul. Kita nak ambil sikit lagi, masa kita putra hak ada 5 minit lagi. Apa kemampuan-kemampuan jin yang perlu kita ketahui? Antaranya jin ni dia boleh bergerak dengan cepat. Dia boleh bergerak dengan cepat. Kemarin pun kita dah bicara dalam hadis tentang jin ni ada salah satu asnaf, 3 golongan. Pertamanya jin yang boleh yatiruna fil hawa, boleh terbang di udara. Jin yang boleh bergerak dengan cepat, kita boleh lihat dalam surah An-Naml, kisah jin Ifrit di zaman Nabi Sulaiman. Nama jin Ifrit. Jahat ke baik jin Ifrit, saya pun tak tahulah. Tapi zaman Nabi Sulaiman, jin ni jin yang bekerja di bawah perintah dan arahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam surah An-Naml ada kisahnya tentang jin Ifrit. Boleh buka muka surat 380. 380. Kita lihat bermula ayat 38. Apabila Nabi Sulaiman meminta kepada pembesar-pembesarnya, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Nabi Sulaiman berkata kepada golongan bijak pandainya, wahai pegawai-pegawaiku, siapakah di antara kamu yang dapat membawa singgah sana Balqis? Balqis ni di negeri Sabak, di bahagian selatan semenanjung tanah Arab, di Yaman. Nabi Sulaiman di Palestin. Jauh, Palestin dengan Yaman jauh. Berapa ribu kilometer. Rasanya lebih lah 1000 kilometer. Siapa yang dapat membawa kepadaku sebelum mereka berserah diri memeluk Islam? Sebab sebelum itu Nabi Sulaiman dah hantar surat melalui burung Hudhud kepada Raja Permaisuri Balqis untuk datang ke Palestin. Jadi semasa Balqis dan dia punya tentera dia tu berada di pertengahan jalan, Nabi Sulaiman minta siapa dia boleh pergi ambil. Lalu qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkatalah Ifrit. Ini salah satu spesies jin, nama jin. Mungkin yang lain-lain banyak lagi lah. Salah satunya namanya Ifrit. Hebat Ifrit disebut nama dalam Quran. Nama kita tak ada dalam Quran. Jin Ifrit disebut nama dia dalam Quran. Dia kata, aku boleh bawa sehingga sana Balqis itu sebelum engkau, wahai Nabi Sulaiman, bangun daripada tempat kamu duduk tu. Sebelum mu berdiri bangun, sapa dah. Masa cepat sungguh. Tak bangun-bangun ni bukannya mengambil 1 minit pun, hanya beberapa saat. Kenapa? Sebab jin memiliki suratul harakah, cepat bergerak, wal intiqal, dan berpindah. Semalam pun kita dah baca dalam hadis Ibn Abbas, bila mereka tak dapat dengar khabar daripada langit, mereka pun perintahkan kepada semua jin-jin yang lain, cepat kita cari mana puncanya. Maka ada yang ke timur, ada yang ke barat, dengan cepat, jumpa ni puncanya. Rupanya Nabi sedang solat subuh dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi sebenarnya yang berjaya membawa singgasana Balqis bukan jin Ifrit, tetapi ada orang lain. Qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkatalah seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan daripada kitab Allah. Maksud kitab Allah ni kitab Taurat. Aku akan bawa kepada kamu sekelip mata. Bila Nabi Sulaiman tengok, maka dia berkata, qala hadza min fadli rabbi. Dalam masa ya qabla an yartadda ilaika tarfuk. Tiba-tiba Nabi Sulaiman tengok singgah sana Balqis tu dah ada di depan dia dalam masa sekelip mata, cepat lagi.
Ini kisah-kisah yang menakjubkan berlaku zaman Nabi Sulaiman. Itu pertama. Yang kedua, di antara kelebihan kemampuan jin, dia boleh mendahului manusia menorok ke alam angkasa lepas. Alam angkasa lepas. Tapi sebenarnya dia tak boleh menembusi penjuru langit sebab langit ni ada pintu. Itu disebut dalam ayat yang berikutnya, kita tak sapa lagi. Ayat ke-8 ke-9 surah Al-Jin. Surah Al-Jin juga. Jin beritahu dahulu kami ni wa anna lamasna sama. Dalam surah Al-Jin juga ni penceritaan tentang jin dapat mendahului manusia, ayat di bawah tu. Kata mereka, kami dahulu lamasna sama, pernah berusaha mencari berita di langit dulu. Tetapi hari ini fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Lalu kami dapati sekarang ni langit ni penuh dengan haras, pengawal. Adanya haris hari ini, jaga-jaga yang jaga langit dengan kawalan yang sangat ketat, dan adanya syuhub, iaitu bobola api daripada bintang, jadi tak boleh naik dah. Hebat jin dulu, Allah Ta'ala bagi kelebihan, dia boleh lepak-lepak. Kita ni puas-puas dia saja, dia sema-sema kedai kopi je. Syaitan jin dulu dia boleh naik atas langit, dia boleh lepak-lepak buah sama-sama di atas buah berbenu atas langit. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Kata mereka dulu, kami biasa duduk di langit, tempat-tempat perhentian di langit. Ada tempat mereka lepak-lepak di langit untuk mendengar percakapan penduduk, yang mananya malaikat. Tetapi sekarang, faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Adapun sekarang ni, sesiapa yang cuba mendengar perkhabaran gaib di langit, mereka akan mendapati adanya bobola api yang sedang menunggu untuk merejam mereka. Maksudnya selepas lahirnya Nabi SAW, pintu langit dikawal ketat oleh malaikat. Jin, syaitan tak boleh nak menceroboh naik ke atas. Maknanya dulu mereka dah sampai ke sana, itu dengan keizinan Allah. Tapi sekarang ni tak boleh dah. Kemudian kemudian mereka juga memiliki kemampuan untuk at-tasyakkul. Tasyakkul ni boleh bertukar rupa. Tu kita dah bincang antara kategori jin, dia boleh bertukar rupa jadi ular. Ni kita nak baca sikit sebab semalam pun ada perbincangan tentang isu ni. Mana hadisnya? Tajuknya jin-jin yang menghuni rumah. Kita nak ambil sikit lagi, dah 7.30 ni. Jin ni dia boleh menjelma, boleh tasyakkul. Dengan bertukar menjadi ular. Sebab tu kita kadang rasa seseriang, takut. Kalau kata seriang, rasa meremang bulu roma. Walaupun mungkin ular tu ular tak berbisa pun, tapi sebab itulah, sebab dia ada aura jin sebenarnya ular ni. Sebab tu kita lihat ya, zaman Nabi Musa, bila Nabi Musa berlawan sihir dengan tukang-tukang sihir, tengok apa yang berlaku kepada tali-tali yang dilemparkan oleh tukang sihir jadi ular. Kenapa tak bertukar jadi harimau ke, jadi singa ke? Maka Allah Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, bila dia campakkan tongkat dia, maka fa'idha hiya thu'banun mubin. Tiba-tiba tongkat Nabi Musa menjadi seekor ular yang besar. Tujuannya sebab nak lawan amalan perbuatan sihir, tukar sihir yang boleh tukar tali jadi ular. Sebab dia ada kaitan dengan minta pertolongan dengan jin. Zaman Nabi Musa lagi dah berlaku. Oleh sebab itu Nabi SAW larang bunuh ular yang ada dalam rumah. Ingat ya, Nabi larang bunuh ular dalam rumah. Jadi kalau nak bunuh juga, kena tunggu dia keluar. Kecuali ada sejenis ular, nanti saya akan sebutkan. Kerana dikhawatirkan yang kita bunuh tu adalah jin muslim. Ular masuk dalam rumah tu adalah jin muslim. Baik. Jadi kita nak tengok hadis ni. Hadis ini disebut oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Matannya berbunyi, Inna bil Madinah jinnan qad aslamu.
Sesungguhnya di kota Madinah, Nabi kata ada satu golongan jin yang sudah masuk Islam. Inna bil madinati jinnan qad aslamu. Aku rasa cukup dah kalau dah tekan tu rasa jumpa dah tu. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Itu dia. Inna bil madinati jinnan. Sesungguhnya di Madinah ini ada sekumpulan jin yang sudah masuk Islam. Mana jin Islam? Ada soalan semalam, ada para jemaah kita tanya, macam mana kita nak kenal jin Islam? Tak Islam? Dia akan menyusul dalam ayat 14 nanti. Kita pun tak tahu jin Islam, tidak Islam macam ni lah. Bila jin tu masuk dalam rumah, kita bimbang mungkin jin tu jin Islam, maka kita tak boleh segera bunuh dia. Walaupun dia ular, dia mari dalam bentuk ular, kemungkinan jin Islam. Nabi kata, فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. Bila kamu melihat mereka ni, ular yang masuk ke rumah ni, maka azinuhu, beritahu mereka. Kita kata jin yang menjelma betul ular ni faham ke bahasa kita? Faham ke tak faham, itu dia punya pasal. Yang pentingnya Nabi kata fa'adhinu, wayak ke dia. Kena maklum pada dia, biar dia dengar. Antaranya kita beritahu, kita kata apa dia, uksimu billahi alaiki, aku bersumpah dengan nama Allah mu ni. Dia kalau ular ni kita guna khitabnya muannas sebab kita guna kalimah hayyah. Antakhruji minal bait, tolonglah keluar daripada rumah. Aku bersumpah dengan nama Allah, wahai ular, mau keluar daripada rumah ni. Nabi kata gitu. Beritahu benda tu selama berapa hari tu? Salasata ayyam, 3 hari. 3 hari je. Ada persoalan yang kalau kata 3 kali, ada riwayat lain sebut amaran tu kita sebut 3 kali, tapi tempoh untuk dia dibenarkan berada dalam rumah 3 hari. Fa'im badalakum, sekiranya nyata kepada kamu, selepas itu nyata dia tak nak, dia dah meninggalkan rumah lah, nyata kepada kamu dia dah keluar, betul, jin tu jin Islam lah tu. Tapi dalam tempoh 3 hari, kalau dia tak keluar juga, dia ada sambungan je. Fa'im badalakum ba'da dhalik faqtuluhu. Sekiranya nyata kepada kamu dia tak nak keluar juga, mana dia ni memang ada niat jahat, nak mengganggu, menyakiti kita, maka boleh dibunuh. Mana dalam hadis ni kena bagi tempoh 3 hari, kerana yang datang tu sebenarnya fa'innama huwa syaitan. Dia adalah jelmaan syaitan dalam bentuk seekor ular. Baik. Jadi jelas dalam hadis ni. Cuma dalam perbahasan ni ada ulama kata ni khusus untuk ular di Madinah. Ada ulama kata umum, tak semestinya di Madinah. Sebab dalam lafaz hadis sebut bil Madinah, di Madinah. Baik, ada kisah lain. Ada seorang sahabat pernah membunuh seekor ular dalam rumah. Tiba-tiba ia meninggal dunia kerananya. Dia bunuh ular, lepas tu orang bunuh ular tu pula mati. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahawa satu hari Abu Sa'id masuk menemui Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis tadi pun Abu Sa'id juga yang riwayatkannya. Lalu dia dapati Abu Sa'id Al-Khudri sedang menunaikan solat. Lalu dia pun cerita, aku pun duduk menunggunya hingga dia selesai solatnya. Tiba-tiba aku terdengar sesuatu yang bergerak pada kayu-kayu yang terdapat di salah satu bahagian atap rumah. Naik atas rumah. Aku menoleh ke arah tersebut. Ternyata ada seekor ular. Aku pun hendak melompat untuk membunuhnya. Tapi Abu Sa'id memberi isyarat kepada aku akan tetap duduk. Rupanya Abu Sa'id Pehedah tu adalah jin. Jadi kalau kita terlihat ternampak gitulah. Rumah saya sendiri. Anak cerita, dia duduk tingkat atas. Nampak tepi atas. Bukan atas seling, dalam antara seling tu. Pernah nampak, ada seekor nampak kepala dia ambil gambar. Jadi kita pun, ular ni masuk ke mana terfikir. Sebab kawasan tu kawasan dia antara seling rumah dengan bumbung. Terfikir masuk. Tapi saya terfikirlah bila baca hadis ni, ni kita rasa ni mungkin jin. Tak apa, kita waktu reti lama, senyap gitu je. Kita kata dia mai ikut mana. Jadi kita bila kita tahu hadis ni, kita kata ini mungkin jin. Jadi cara kita adalah, kita minta Allah Ta'ala lindungi kita kepada kejahatan makhluk sebegini. Kalau berlaku di mana-mana tempat lah. Kalau dalam rumah, Nabi kata jangan bunuh.
Tapi biasanya kita panggil JPAM, jabatan apa dia? Perkhidmatan apa dia? Tak ingat ada JPAM. Untuk tolong tangkap lah itu. Baik, lalu bila selesai solat, Abu Sa'id pun ceritalah sebenarnya kamu nampak bunga-bunga ular tadi. Dia kata dahulu rumah ni pernah dihuni oleh seorang pemuda dari kalangan sahabat yang baru saja berkahwin. Panjang cerita dia. Lalu dia pergi bersama dengan Rasulullah ke dalam peperangan Khandaq. Pemuda itu biasa meminta izin kepada Rasulullah pada tengah hari untuk kembali kepada keluarganya, isterinya. Suatu hari dia minta izin kepada Nabi untuk pulang, lalu dia berkata, bawalah senjatamu. Aku khawatir Bani Quraidah akan mencelakakanmu. Pemuda itu mengambil senjata lalu pulang. Ternyata bila balik ke rumah, dia tengok isterinya sedang berdiri di antara dua pintu. Melihat keadaan itu, dia ingin sekali melemparkan tombak ke arah isterinya kerana cemburu. Lalu isterinya kata, tunggu dulu. Masuklah ke dalam rumah. Nanti kamu boleh lihat apa yang ada. Lalu lelaki pun masuk. Tiba-tiba dia mendapati ada ular yang besar melengkar di atas ranjang. Ada ular naik dari bilik rumah dia. Kita dengar pun rasa seriak. Duduk atas katil. Lalu dia pun melempar tombak itu ke arah ular dan berjaya membunuhnya. Tak lama kemudian lepas dia bunuh ular tu, pemuda tu jatuh terkapar. Panjang kisah ni, ada dalam hadis Sahih Muslim ni. Saya tak baca matan dia, terus kepada terjemahan dia. Dan tidak jelas siapa yang mati dulu. Adakah pemuda tu yang mati dulu atau ular yang berada di hujung lembing tu. Kemudian setelah menghadap kepada Rasulullah SAW, di bawah cerita tu, kami katakan, wahai Rasulullah, doakanlah agar Allah Ta'ala menghidupkan. Nabi kata, mintakanlah keampunan untuk sahabatmu ini. Sesungguhnya di Madinah ni terdapat bangsa jin yang telah masuk Islam. Maka jika kamu melihatnya, maka beri peringatan kepada ular tu supaya meninggalkan rumah selama 3 hari. Bagi tempoh 3 hari sepahatnya. Ini hak lengkapnya cerita dia. Jadi sebenarnya Nabi sebut inna bil Madinah jiddan ni ada cerita sebelumnya. Tapi setelah dia masih berada di rumah dalam tempoh 3 hari, tak tubik-tubik juga, maka bunuhlah dia kerana dia adalah syaitan, yakni jin kafir. Jadi kesimpulan di sini, 740 dah. Berkaitan dengan bunuh ular dalam rumah ni, sebagai penutup ya. Larangan membunuh binatang khususnya ular, tidak binatang lain. Kalau binatang lain yang berbisa masuk, boleh bunuh. Tapi ular tak boleh. Tetapi tidak semua jenis ular dilarang dibunuh. Bukan semua jenis kategori yang tak boleh dibunuh. Ada yang boleh dibunuh. Jika ular masuk ke dalam rumah, maka suruhlah dia keluar. Contohnya katanya, uqsimu billah, aku bersumpah dengan nama Allah, ukhruji min hadzal bait, keluar daripada rumah ni. Dan jauhkan kami daripada kejahatanmu. Jika tidak, naqtuluki, kami bunuh kamu. Maka dalam tempoh 3 hari, kalau masih belum keluar, maka boleh dibunuh. Adapun alasan boleh bunuh ular dalam rumah setelah diberi amaran 3 hari, kerana kita sudah boleh mengenal bahawa dia bukan jin Muslim. Kalau dia duduk dalam rumah tak tubik-tubik juga, ni mana jin kafir dah tu. Bukan jin Islam. Sebab kalau dia ni, ular tu adalah jelmaan jin Islam, nescaya dia akan meninggalkan rumah tu. Jika dia merupakan jelmaan jin kafir, maka dia patut dibunuh kerana dia mengganggu dan membuat penghuni rumah jadi ketakutan. Kemudian akhir sekali, dalam banyak ular jelmaan jin yang muncul di rumah, ada satu jenis ular yang boleh dibunuh tanpa kita beri amaran. Apa dia? Itu disebut dalam hadis yang lain, la taqtulul jinnan illa kulla abtar zi tufyataini. Ada matannya, Nabi kata la taqtulu al-jinnan. La taqtulu al-jinnan. Jangan bunuh jin-jin, ular lah. La taqtulu al-jinnan illa kulla abtar zi tufyataini. Ni hak pengecualian. Hak ular lain tak boleh bunuh, kecuali hak ni boleh bunuh. Walaupun tak diberi amaran 3 hari, tak perlu tunggu 3 hari pun. Illa kulla abtar. Kulla abtar. Abtar alif ba ta ra.
Baik, itu pun rasa dah cukup dah. Baik, kita lihat sebelum kita berhenti. Nabi kata maksudnya jangan bunuh ula jelmaan jin. La taqtulu al-jinan illa kulla abtar zi tufyatain. Tufiyataini, dia ada dua sabdu. Tufiyataini fa innahu yusqitul wala wa yuzhibul basar faqtuluhu. Kecuali ular yang hujung ekornya dia ada dua garis di belakangnya. Gitu, dia ada dua garis. Ni hok bisa ni. Setiap jenis ular yang ada dua garis. Itu saya tak kenal lah spesies apa dia tu. Kena tanya orang yang ada pengalaman tentang binatang ni lah. Kerana ular tersebut, dia bisanya, hebat dia tu, dia boleh menyebabkan gugur kandungan. Kalau ibu yang mengandung tengok tu, jatuh anak. Sebab dia ni jelmaan jin. Kemudian, boleh menyebabkan buta mata. Maka hak ni Nabi beri kebenaran boleh bunuh walaupun tak tunggu sampai 3 hari pun. Adakah setiap ular itu merupakan jelmaan jin atau sebahagian sahaja? Ni soalan yang ada yang pernah timbul sebelum ni. Al-hayyat mashul jin. Ular sebenarnya adalah jelmaan jin. Kita pun pelik ada setengah orang tu, dia kata dia ni raja ular, boleh menjinakkan diri dengan ular. Kita tak tahu dia baca ayat apa, dia baca doa apa. Sebenarnya kita tak disuruh untuk bersahabat dengan jin pun. Al-hayyat, ada mata hadis sebut. Hadis ni riwayat At-Tabarani dalam Mu'jamnya. Al-hayyat mashul jin. Ular ni adalah jelmaan jin. Kena ingat, jelmaan jin. Jin ni ada di mana-mana. Kalau kita terserempak nampak, kita kena beringatlah. Mungkin jin. Saya pun pernah juga dekat nak pergi maghrib, nak pergi surau. Nampak dia meletah. Muncul kita dah, break motor. Lepas tu dia undur balik. Maksud dia lerak mula. Kalau tidak, mati dia kena kilis dengan tayar motor. Nabi kata al-hayyat, lafaznya bunyi al-hayyat mashul jin. Ular-ular ni adalah jelmaan jin. Kama musikhat al-qiradah wal khanazir min Bani Israel. Sebagaimana kera dan babi dulu merupakan jelmaan daripada Bani Israel yang telah dilaknat oleh Allah sebab mereka melanggar perintah. Antaranya hak pernah berlaku dululah, langgar perintah jangan menangkap ikan pada hari Sabtu. Lalu mereka itu menjadi kera. Ada sebagian lain jadi babi dalam kisah lain lah. Al-hayyat dia bermula dengan al-hayyat. Mashul jin. Ular ni adalah jelmaan. Al-hayyat tu mata maftuhah bukan ta marbutah. Al-hayyat. Mashu min sin kha. Mashu dengan kha, min sin kha, mashu al-jin. Ular adalah jelmaan jin. Jadi kesimpulan kita boleh ambil ialah kita dah banyak dah belajar hari ni tentang jin, alam jin. So kita kena beringatlah, banyak baca doa, baca ayat kursi, baca surah Baqarah. Dan saya pun tengok masa kecil-kecil dulu kalau kita berjalan tempat-tempat semua rupa-rupa tebal, orang-orang tua ajar kita, termasuk kakak-kakak kita ajar, dia kata baca ke apa? Baca salamun ala nuhin fil alamin. Sejahtera kepada Nuh. Saya pun tak tahu adakah betul doa ni untuk mengelak daripada terkena patukan ular ke gigitan ular, saya tak tahu. Tapi doa tu khusus untuk Nabi Nuh sebenarnya, salamun ala nuhin fil alamin. Jadi apa kaitannya kalau kita nak berlindung daripada gangguan ular demi datang berbisa, kena baca ayat tu. Jadi kaedahnya kita bacalah doa Nabi ajar, apa dia? Bismillahillazi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah tidak ada sesuatu pun di langit di bumi yang memberikan mudarat. Termasuklah yang memberikan mudarat adalah makhluk-makhluk berbisa seperti ini. Wallahu alam. Saya rasa berhenti setakat ni dulu. Kalau ada soalan boleh, kita pun dah lewat dah ni. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ya, Cikgu Nur. Nak tanyanya, masalahnya Ustaz ada tapi tak jelas lagi. Apa hukumnya orang bersahabat dengan jin ni untuk tujuan baik lah. Kalau orang zaman dulu lah, orang lalu tak ada. Dia tujuan baik, buat kerja lah macam-macam lah. Hukumnya apa dia? Hukumnya. Setakat yang saya tahu tidak diharuskan. Tidak diharuskan. Ma hukmu. Setakat yang saya tahulah, kita cuba carilah sebab apa? Sebab
Jin alam lain, kita alam lain, mereka berbeza dengan kita. Jadi apa maslahah di sebalik persahabatan? Semalam kita dah bincang hukum tentang tanakuh. Kalau manusia yang mendakwa dia kahwin dengan jin, sama ada jin tu lelaki, perempuan, jin tu jadi suami dia, jin jadi isteri dia. Walaupun pernah berlaku zaman dulu, tapi benda ni sesuatu yang tidak memenuhi maslahah. Sebab asalnya manusia perlu kahwin dengan manusia. Apakah maslahah, kebaikan, tujuan untuk seseorang itu bersahabat dengan jin? Kita lihat. Untuk tujuan baik. Kita tahu tak jin tu jin yang baik, jin jahat sebab dia ada alam gaib. Persoalannya, jin dia boleh menipu. Dia kata, oh aku ni jin baik, jin Islam. Jin ni satu makhluk yang tamarrada, dia sangat licik, sangat culah. Mungkin dia boleh menipu. Dia kata, oh saya ni jin baik, jin Islam. Mungkin jadi dia tu jin kafir. Jadi ini sangat bersiko dan sangat bahaya sebab takut nanti kita ikut kehendak dia, kita menjadi khadam dia, so dia memperhambakan kita. Ini sesuatu yang sangat bersiko. Baik, bila Cik Guna tanya gitu, saya teringat satu ayat dalam surah Al-An'am. Sebab tu kita melihat dalam bab bersahabat dengan jin ni ataupun sayang dengan jin, walaupun orang tu kata niat yang baik, mungkin ada setengah tu kata mudahlah nak suruh gapo-gapo, kita suruh jin sebab jin cepat. Ni pun kadang-kadang orang rapat dengan jin, yalah kita pun tak tahu pelik juga. Orang tengok dia ni ada di rumah dia, bila orang kedai ada juga dia. Kita kata tu bukan benda lain tu. Ni kalau sama-sama dua orang Melayu ni, dia ada saka dia, SAK, saka. Bila dia pera jin, dia mati, tak ada orang nak pera, maka kena turun kepada anak cucu. Tu saka. Apa ayat tadi? Lupa nak beritahu. Surah Al-An'am. Jadi ayat ni memang sinonim dengan tajuk soalan tadi, iaitu bersahabat dengan jin. Muka surat berapa? Ya, muka surat 144 ya. Muka surat 144 ayat 1, muka surat 144 ayat 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'a. Ingatlah pada hari kami himpunkan semua manusia. Bila Allah Ta'ala himpunkan, maka Allah Ta'ala berkata, ya ma'syaral jin, wahai sekalian jin, syaitan-syaitan, qad istaksartum minal ins, sesungguhnya kamu telah ramai pengikut daripada manusia. Pengikut, ikut dia, termasuklah manusia yang bersahabat dengan jin. Seperti soalan Cik Guna tadi. Orang yang sayang dengan dia menjadi pengikut dia. Maka berkatalah wa qala awliya'uhum minal ins, berkatalah awliya itu pengikut jin dari kalangan manusia. Nak sayang sangat dengan jin. Apa kata manusia ni? Ini cerita ni di hari kiamat bila Allah Taala panggil semua. Lalu mereka ni berkata, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana allati ajjalta lana. Wahai Tuhan kami, sebahagian kami manusia telah bersenang-senang. Apa bersenang-senang? Telah mendapat kemudahan khidmat dengan sebahagian syaitan-syaitan. Ini kisah dengan jin lah. Gapa-gapa malah pergi kedai jin, tolong pergi kedai ni ambil piti 10 yan ni, pergi beli ikan ni. Aku malah pergi tolong pergi beli. Ini istamta'a ba'duna bi ba'din. Mereka telah mempergunakan jin untuk bersenang-senang. Mudah wakil dia. Sayang kita kata bila nak marinya, tak apalah tunggu semua, tak apa, jin di atas dia. Ni saya banyak dengar ni orang sampai dulu, bomoh dulu. Daripada keturunan keluarga kita sendiri. Saya pernah dengar. Sebab saya ada waris sebelah tu di kawasan Tendung, Pasir Mah. Kita dengar cerita semua, kita tak ada lah dengan tu. Dia kata dia duduk Tendung nak kelik ke alah Pasir Mah. Mana je? Allah Akbar. Jalan nak pergi atas panjang lama ni. Lepas meranti tu, tak ingat apa dia. Kita pernah dengar cerita ni. Waktu-waktu dekat maghrib, kata Pak Cik tak selesai kelih lah maghrib dah ni. Tak apa, amat boleh kelik. Dia pun derek hujung pokok pinang. Pokok tu meluyuk, kalau kata melintuk. Melintuk dia pun naik. Lepas tu syuh, nampak melantun syuh, pergi terbang. Allah Akbar. Kita kata ini mungkin kerja jin. Kalau dia bersahabat dengan jin, maka jin boleh berkhidmat kepada dia, tapi risiko di akhirat ni. Ni risikonya. Manusia-manusia yang bersahabat menggunakan khidmat jin, dia kata, Rabbana, wahai Tuhan kami, istamta'a ba'duna bi ba'din. Kami dah bersenang-senang mendapat kemudahan khidmat daripada jin, syaitan. Sehinggalah sampai kepada kami masa, iaitu hari kiamat yang telah engkau tentukan kepada kami. Maksudnya akhirnya jin tu mati, kami pun mati. Maka jawab Allah. Qala, Allah Ta'ala jawab, annaru maswakum, nerakalah tempat kamu semua.
Sebab apa? Sebab kalau kita bersahabat dengan jin, kita tahukah dia tu jin baik, jin jahat, tak tahu. Jelas ke Cikgu Noh? Baik, ada Jelas, soalan. jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Puan Hamsah dari Sarawak kan? Saya berjaya. Hai, saya berjaya. Ustaz nak silakan. tanya, adakah orang Bunian tu spesies jin? Betul. Itu istilah orang Melayu. Orang Melayu sebut orang Bunian. Betul. Sebenarnya jin. Terima kasih betul. Ustaz. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam Fakimi, silakan. Tak nak tanya sedikit pasal iblis hak kemarin deh. Iblis. Kalau kita tengok Allah Ta'ala perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam. Dia semuanya sujud kecuali iblis. Jadi kalau saya faham saya sendirilah Ustaz. Jadi iblis ni asalnya daripada kalangan malaikat lah. Sebab Tuhan perintahkan malaikat. Cuma malaikat yang bernama iblis tu yang enggan sujud. Dalam tafsir, dalam kitab-kitab akidah berbahasa ni dah ada ulama sebut. Sebab dalam Quran dia ada tak silap ada 3 tempat boleh rujuk dalam surah Baqarah, dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-Kahfi. Ayat tentang perintah untuk sujud kepada malaikat. Dia bermula dengan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ataupun wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Okey, dalam tafsiran ayat ni ulama ada sebut antaranya dalam surah Al-Kahfi ayat 34 bila Allah Taala berikan perintah kepada malaikat di langit. Malaikat di langit. Maka oleh kerana majoriti makhluk di langit adalah malaikat, maka digunakan yang aghlabiyah, yang ramailah itu malaikat. Tapi bukan bermakna tak ada di langit itu iblis, dan iblis termasuk sebahagian dari kalangan makhluk yang duduk di langit. Adapun yang mengatakan iblis itu di kalangan malaikat, ini suatu pendapat yang sangat tersasar daripada ayat tu sendiri. Kalau kita rujuk balik ayat 34 surah Al-Kahfi tadi, sebab sambungan ayat tu memang menyatakan dengan jelas illa iblis kana minal jin. Dalam ayat yang sama Allah Taala beritahu, ayat 34 tadi, bukan 34, ayat 43. Selepas muka surat lagi, depan lagi. Depan lagi, sikit lagi. Bawah tu, ya, bawah sikit. Ayat 40, ayat 50. Ayat 50. Kana minal jin, adalah iblis itu dari kalangan jin. Itu pun dah dijawab oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Mana mungkin kita mengatakan iblis termasuk dari kalangan malaikat, sebab ayat selepasnya menjelaskan iblis itu kana minal jin, ia di kalangan jin. Cuma disebut iblis di sini sebab ia turut bersama dengan malaikat di langit, tetapi dia tidak menjadi golongan yang aghlabiyah, yang majoriti. Yang majoritinya adalah malaikat. Cuma sekali-sekala iblis ni dia naik ke langit atas tujuan tertentu, tetapi yang ramai di langit adalah malaikat. Jadi khitab kepada malaikat merujuk kepada yang ramai malaikat, tetapi iblis ada bersama. Tetapi bila perintah tu, iblis pun tahu perintah tu bukan untuk malaikat saja, juga untuk dia. Maka dia mengambil sikap untuk tidak sujud kepada Adam, untuk tidak sujud hormat kepada Adam. Wallahu alam. Tak, jadi yang bersumpah untuk menyesatkan manusia ni adalah jin tadilah. Yalah, bapa jin tu lah iblis tu. Bapa jin tadilah. Okay. Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya Puan Salbiah, dari mana? Dari Sarawak. Dari Sarawak. Kuching Ustaz, ya? Kuching. Ustaz, ada orang yang mengamalkan perubatan Islam ni kan, dia macam boleh mengubat dari jarak jauh Ustaz. Itulah kita nak tengok sama ada ni penggunaan jin ke apa. Ada ketikanya dia boleh macam melihat apa yang berlaku situasi dengan orang tu. Macam tu. Yang kedua lagi Ustaz, ya Allah,
saya tak boleh bayangkan macam mana kita nak biarkan ular dalam rumah selama 3 hari, Ustaz. Ya, betul. Kita nak duduk serumah dengan ular tu sebab kita tak boleh bunuh tadi kan. Itulah cuba Ustaz bagi komen. Wallahu alam. Betul. Baik, kaedah perubatan dengan teknik perubatan berjauh. Pesakit tempat lain, orang yang nak buat rawatan tempat lain. Setakat yang saya belajar dalam bab yang disebut At-Tib An-Nabawi, kaedah perubatan cara Nabi, kita tak tahu adanya teknik itu. Kita tak tahu adanya teknik itu. Biasanya perubatan cara Nabi dia hanya menggunakan bacaan-bacaan doa tertentu, ayat-ayat Quran dan juga bahan-bahan yang asas ada di Madinah. Contohnya Nabi suruh ambil habbatus sauda ataupun mengambil madu sebagainya. Tapi kalau kaedah rawatan secara apa dia? RJJ, rawatan jarak jauh, yang akan PJJ je, pengajian jarak jauh, rupanya rawatan jarak jauh pun ada juga. Kita khawatir kalaulah kaedah rawatan itu mungkin menggunakan khidmat jin. Kita nak tuduh sebarang apa tak berani, tapi kemungkinan kita khawatir itu yang berlaku. Dan ini dah termasuk dalam kategori ayat tadilah, ayat Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din tadi. Bila manusia yang mempergunakan jin beritahu di hari kiamat nanti, wahai Tuhan, kami telah bersenang-senang menggunakan sebahagian ini untuk keperluan hidup kami. Jadi kalau kita melihat kaedah tu tak ada dalam kaedah perubatan yang sebenarnya diajar dalam Islam, saya mengesyorkan nanti orang yang terlibat dengan kaedah rawatan marah pada saya pula, saya mengesyorkan kita tak perlu berubat dengan mereka. Kaedah rawatan jarak jauh ni. Soalnya cara rawatan tu pastikan dia menggunakan kaedah rawatan yang kita yakini menepati kaedah ruqyah syar'iyah, kaedah rawatan jampi cara Islam. Kemudian soalan kedua tentang ular yang masuk dalam rumah. Sebenarnya tempoh 3 hari yang Nabi berikan tu tempoh yang paling lama. Merujuk kepada zaman Nabi, mungkin zaman Nabi tak ada apa dah, jabatan perkhidmatan awam yang bukan perkhidmatan awam, jabatan apa dia, pertahanan, bukan perkhidmatan pertahanan, jabatan pertahanan awam, JPAM, yang boleh bantu kita untuk tangkap ular tu. Tapi kalau zaman sekarang dah ada itu, macam kita tak perlu nak tunggu sampai tempoh 3 hari. 3 hari tu kira tempoh paling lama. Betul lah dari segi perasaan pun kita rasa takut tak selesa. Nanti kita tidur malam dia ular tu merayai. Kita pun rasa meremang. Cuma itu tempoh paling lama. Kalau kita ada cara untuk ditangkap ular tu ataupun suruh dia keluar, maka itu lebih baiklah. Sekurang-kurangnya supaya dia tidak dibunuh dalam keadaan dia ni adalah jin yang Muslim. Wallahu a'lam. Okey, saya rasa cukuplah setakat tu kita berhenti. InsyaAllah kalau ada soalan lagi boleh kemukakan esok lah. Sebab kita masih lagi dalam surah Al-Jin, masih banyak lagi perbincangan kita tentang jin ni. Sebab kita nak habiskan cerita jin dalam surah jin lah. Lepas ni habis dah surah jin, tak adalah cerita jin. Kalau ayat-ayat lain sebelum ni kita dah habis dah. Ini sambungan daripada program kelas Quran saya di Masjid Aman dekat rumah saya. Cuma bila kita buat dalam bentuk talian begini, kita buat dalam bentuk tadabbur. Jadi kita sambung ini apa yang telah kita teruskan sebelum ni. Jadi terima kasih kepada semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.